kita beransur kepada kementerian selanjutnya, dijemput Menteri Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, 30 minit. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan yang telah membentangkan Belanjawan 2023 bertemahkan membangun Malaysia Madani. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi mengaluluhkan intipati pembentangan ini, terutamanya melibatkan penyediaan kemudahan pinjaman dan jaminan, pembiayaan untuk manfaat usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan nilai keseluruhan sebanyak 40 bilion ringgit. Dalam kesempatan ini, saya merakamkan rasa simpati kepada mereka yang terkesan akibat bencana banjir yang melanda negara di beberapa negeri baru-baru ini. Kementerian melalui inisiatif yang bersesuaian akan berusaha untuk membantu usahawan yang terjejas bagi memulihkan semula perniagaan mereka. Tuan Yang di-Pertua, kementerian saya diperuntukkan sebanyak 732 juta ringgit dalam Belanjawan 2023 ini, yaitu sebanyak 520 juta ringgit bagi perbelanjaan pembangunan dan 212 juta ringgit untuk perbelanjaan mengurus. Terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan di atas peruntukan ini yang merikutkan pertambahan sebanyak 182 juta ringgit berbanding Belanjawan tahun lepas yang diberikan kepada kementerian ini. Seterusnya saya ingin menzahirkan penghargaan kepada 15 orang ahli yang berhormat yang telah membangkitkan perkara-perkara berkaitan dengan kementerian saya, yaitu Yang Berhormat Pasir Mas, Bagansarai, Puncak Borneo, Puchong, Parit Sulung, Sungai Besar, Pasir Putih, Tumpat Tenggara, Tanjung Manis, Betung, Libaran, Kuantan, Batang Sadung dan Bentung yang telah mengambil bahagian dalam membahaskan isu-isu berkaitan kementerian saya sepanjang perbahasan peringkat dasar, dan saya berharap kesemua ahli yang berhormat ini berada di Dewan dan saya berhasrat untuk memberi jawapan hanya kepada ahli-ahli berhormat yang masih berada di dalam Dewan. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Pasir Mas ada di sini? Tidak ada, saya akan tapi ini wajar untuk saya kongsikan karena ini maklumat secara umum berkaitan dengan kementerian. Yang mana Yang Berhormat Pasir Mas telah membangkitkan mengenai perincian program keusahawanan kementerian yang telah diluluskan di bawah Belanjawan 2023. Secara umumnya terdapat 28 program sedia ada dan program baharu yang diluluskan di bawah peruntukan pembangunan kementerian bagi tahun ini. Antaranya yang pertama adalah program keusahawanan merangkumi latihan dan bimbingan oleh Institut Keusahawanan Negara ataupun INSCAN dengan peruntukan sebanyak 10 juta ringgit. Yang kedua, dana pembiayaan di bawah Tekun Nasional sebanyak 330 juta ringgit, termasuk 30 juta ringgit untuk skim pembiayaan usahawan masyarakat India dan 10 juta ringgit bagi pelaksanaan Tekun Mobilepreneur. Yang ketiga, program pembangunan kapasiti berstruktur di bawah SME Corp seperti program Bumiputra Enterprise Enhancement Program sebanyak 30 juta ringgit dan program Tunas Usahawan Belia Bumiputra sebanyak 10 juta ringgit. Yang keempat, program penyediaan ruang niaga di bawah Uda Holdings dengan peruntukan sebanyak 30 juta ringgit. Dan yang kelima, bantuan peningkatan akses pasaran melalui Business Exports Program di bawah SME Bank melibatkan peruntukan sebanyak 4 juta ringgit dan program galakan ekspor Bumiputra sebanyak 10 juta ringgit dan juga program pengukuhan ekspor PKS sebanyak 5 juta ringgit yang akan dilaksanakan oleh SME Corp. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Bagansarai tidak ada di dalam Dewan, saya akan ada. Terima kasih Yang Berhormat Bagansarai telah mencadangkan supaya Kementerian memperkenalkan konsep kedai runcit setempat melalui kerjasama dengan koperasi. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia akan terus memperkasakan penglibatan koperasi dalam sektor pemburungan dan peruncitan bagi membantu kerajaan menangani isu kenaikan kos sara hidup. Sehingga kini penglibatan koperasi dalam aktiviti pemburungan dan peruncitan
terus digalakkan dengan pewujudan sebanyak 2.581 kedai runcit koperasi yang dikenali sebagai Kopmat yang telah beroperasi di seluruh negara. Melalui rangkaian Kopmat ini, anggota koperasi serta masyarakat setempat boleh mendapatkan barangan keperluan harian dengan harga yang berpatutan. Bagi tahun 2021-2022, rangkaian Kopmat telah terlibat dengan penganjuran jualan koperasi prihatin rakyat, jualan harga patut koperasi, jualan murah keluarga Malaysia dan jualan murah keluarga Malaysia siswa dengan penjimatan harga di antara 15 hingga 20% daripada harga pasaran dengan nilai penjimatan harga mencecah 9.28 juta ringgit. Bermula pada bulan Mac 2023 ini, Suruhanjaya Koperasi Malaysia melalui rangkaian Kopmat di daerah akan melaksanakan inisiatif jualan murah koperasi yang menawarkan insentif harga barangan keperluan asas harian sehingga 20% lebih murah daripada harga pasaran, dan kementerian merancang untuk melancarkan bazar jualan madani koperasi dan usahawan yang kita sasarkan akan diadakan di Perak pada bulan April 2023 ini sebagai permulaan pada tahun ini. Tuan Yang Dipertua yang berhormat Puncak Borneo tidak ada di dalam Dewan, saya akan beri jawapan secara bertulis. Yang berhormat Puchong juga tidak ada di dalam Dewan. Yang berhormat Betung dan Sungai Besar, Betung dan Dewan juga tidak ada di dalam Dewan. Yang berhormat Pasir Putih juga tidak ada di dalam Dewan. Yang berhormat Tumpat juga tidak berada di dalam Dewan. Yang berhormat Tenggara juga tidak ada di dalam Dewan. Yang sedang kerja Menteri. Yang berhormat Tanjung Manis, yang berhormat Betung, yang berhormat Betung, yang berhormat Libaran dan Kuantan juga tidak ada. Barangkali mereka tidak berminat mendengar respon daripada kementerian. Yang berhormat Batang Sadung, saya sentuh ini kerana ini adalah perkara baru mengenai dengan keusahawanan sosial, yang mana yang berhormat Batang Sadung membangkitkan mengenai kepentingan pengembangan perniagaan berteraskan keusahawanan sosial untuk mengurangkan kemiskinan tegar terutamanya di kawasan luar bandar. Untuk makluman Dewan yang mulia ini, kerajaan telah mengiktiraf perusahaan sosial sebagai salah satu kaedah dalam menangani isu sosial dan alam sekitar yang mampu menjangkau kumpulan sasar tertentu serta mengurangkan bebanan peruntukan kerajaan. Dan isu-isu sosial yang dimaksudkan termasuklah isu kemiskinan tegar, terutamanya di luar bandar. Matlamat utama penubuhan perusahaan sosial adalah untuk memberikan impak positif kepada masyarakat dan alam sekitar, di samping mempunyai model perniagaan yang mempan. Pembangunan ekosistem keusahawanan sosial telah digariskan dalam rangka tindakan keusahawanan sosial 2030 ataupun SIMAI 2030. Usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan dalam membangunkan perusahaan sosial seterusnya akan dapat membantu lebih banyak golongan sasar yang memerlukan bantuan. Memandangkan pembangunan perusahaan sosial merupakan satu dasar baru dan belum ada peruntukan diberikan kepada kementerian saya untuk pembangunan kapasiti perusahaan sosial di dalam bajet ini. Bagaimanapun, kementerian saya akan terus mengadakan perbincangan dengan Kementerian Keuangan untuk menyediakan peruntukan baharu bagi inisiatif pembangunan kapasiti perusahaan sosial selaras dengan permohonan dana yang telah dikemukakan sebelumnya. Ditekan kurang-kurangnya saya nampak sini. Berkaitan dengan perusahaan sosial? Ya, sangat-sangat Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri dan Timbalan Speaker, saya ingin menarik perhatian ahli seisi Dewan dan juga Yang Berhormat Menteri bahawasanya pejabat saya, Ipoh Timur, telah memohon kepada pejabat Yang Berhormat Menteri dan Kementerian sesuatu peruntukan atau bantuan untuk menubuhkan satu keusahawanan sosial untuk membantu menangani krisis NCD dan krisis ketegangan dan juga kesesakan di peringkat klinik kesihatan dan juga emergency department dengan izin di hospital-hospital kita, dengan satu sasaran dan satu solusi di mana kita membantu
menangani isu-isu pencucian luka dan penukaran bandage di lapangan. Yang pernah saya beberapa kali membawa ke Dewan Yang Mulia ini. Dan malangnya yang disebutkan tadi oleh Yang Berhormat Menteri bahawasanya peruntukan bagi membantu keusahawanan sosial ini pada ketika ini belum ada lagi. Dan dalam pemikiran madani yang kita nak bina satu negara madani ini, kita memerlukan satu pendekatan atau approach all of government and all of society approach untuk menangani isu-isu yang sangat cemas dalam masyarakat kita. Antaranya adalah pencucian luka. Saya mohon pertimbangan Yang Berhormat Menteri dan juga kementerian untuk dengan bantuan ahli seisi Dewan untuk menekankan kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan dan juga Yang Berhormat Perdana Menteri bahawasanya funding atau peruntukan untuk social enterprise ini sangat-sangat diperlukan. Apa pandangan dan pendirian Yang Berhormat Menteri? Terima kasih Yang Datuk Speaker, berhormat. Peraturan mesyuarat. 13.1 quorum. Cukup bilang bagi majlis mesyuarat dan jawatankuasa sebuah majlis mesyuarat adalah mengandungi 26 orang ahli dengan tidak termasuk pengerusi. Baik, terima kasih. Memandangkan Pengkalan Jepa telah membangkitkan isu quorum, saya mengarahkan setiausaha sila kira. Datuk Speaker, yang panggil quorum itu, geng dia semua tak ada. Mana ustaz-ustaz pergi? Yang Berhormat Seputih, kita ikut peraturan. Bila ada ahli memohon, saya akan ikut peraturan untuk mengira. Minima 26. Kira cukup atau tidak? Kalau tidak cukup, saya akan tekan loceng 2 minit. Saya dimaklumkan oleh setiausaha tidak cukup, berada hanya 25 orang, saya akan tekan loceng 2 minit. Ya, silakan setiausaha. Bila tidak cukup juga, saya akan keluar. Ini orang dia mau nama dia masuk dalam berita tau. Sudah masuk. Okey. Ini ustaz-ustaz tidak bertanggungjawab. Mau panggil Saya quorum. telah dimaklum oleh setiausaha Dewan, quorum minima telah cukup, 26 orang. Kita teruskan balik Menteri. Terima kasih. Saya menghargai pandangan dan pengalaman yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat sebentar tadi, dan itu sebabnya saya telah menyatakan komitmen kementerian akan terus berunding dengan Kementerian Kewangan, dan saya sendiri akan berbincang dengan Yang Berhormat Perdana Menteri untuk dapat disediakan sejumlah peruntukan tertentu bagi kementerian saya menyokong sektor perusahaan sosial di negara kita. Tuan Yang Dipertua, jika mengikut senarai saya yang saya sudah sebut tadi, Yang Berhormat itu banyak tidak ada di dalam Dewan. Dan oleh kerana mereka tidak hadir di dalam Dewan pada ketika ini, saya akan memberikan jawapan bertulis kepada ahli-ahli yang berhormatlah. Tuan Yang Dipertua, setakat ini penjelasan-penjelasan yang dapat saya berikan kepada ahli-ahli yang berhormat yang masih berada di Dewan, yang mana mereka telah membangkitkan isu-isu tersebut sepanjang perbahasan belanjawan tahun 2023 di peringkat dasar. Saya berharap penjelasan tersebut dapat menjawab semua perkara-perkara yang telah dibangkitkan bagi ahli-ahli yang berhormat. Marilah kita bekerjasama atas semangat Malaysia Madani untuk sama-sama melaksanakan program-program yang telah dirancang oleh kementerian ini di bawah belanjawan 2023 bagi memacu pembangunan negara ke tahap yang lebih cemerlang. Percayalah dan yakinlah kami di kementerian akan menjalankan amanah ini dengan penuh komited dan bertanggungjawab dengan seikhlas hati dalam memastikan ekosistem perniagaan negara terus kekal kompetitif dan lestari. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Wah, senang tugasnya, Pak.